Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid Ustazah, pelajar tingkatan 2, hari ini Ustazah teruskan sesi PDPR kita kepada tajuk, maaf ya, subtajuk yang baru. Okey, kalau kamu masih ingat pelajaran yang lepas, Ustazah ajak kamu review buku teks. Betul tak? Masih ingat? Lepas tu, Ustazah juga dah letak nota, tulisan, Rumi pada tepi-tepi buku teks ni, kan? Okey. Jadi yang ini kita dah sentuh kepimpinan, kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut ibadah dan juga dari sudut kemasyarakatan. Jadi Ustazah akan teruskan kepada bidang yang ketiga. Ini tadi bidang yang kedua kan? Okey, kita akan pergi kepada bidang yang ketiga dan bidang yang keempat. Okey, di sini Ustazah paparkan juga nota yang Ustazah dah hantar. Okey, disebabkan ini kita dah sentuh, jadi saya tak letak ruang tempat kosong untuk kamu lengkapkan. Okey, di sini tempat terakhir kita berhenti. Okey, kehebatan Rasulullah dari sudut kemasyarakatan adalah apabila Rasulullah memantapkan perpaduan dengan dua cara, iaitu persaudaraan sesama Islam dan jaminan keselamatan kaum bukan Islam. Jadi hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru, subtajuk yang baru, iaitu kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut politik. Okey, rujuk betul-betul nota yang Ustazah bagi dan rujuk juga betul-betul buku teks halaman 170 hingga 172. So ada 3 page yang akan kita cover hari ini. Okey, Ustazah harap kamu masih tak lupa asas kita belajar sambil melihat nota Ustazah, kamu mesti merujuk buku teks. Jadi Ustazah peringatkan sekali lagi, semasa menonton penerangan Ustazah ni, kamu mesti refer buku teks muka surat 170, 171 dan 172. Okey, untuk kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut politik, sila rujuk buku teks muka surat 170. Okey, buka buku teks dan cuba baca jawi. Okey, jadi sekarang Ustazah akan mulakan. Bersedia dengan pen. Okey, menjaga keamanan dan kestabilan negara dengan bijak. Okey, apakah step yang Rasulullah ambil menampilkan kebijaksanaan Rasulullah dalam bidang politik? Ialah dengan menjaga keamanan dan keselamatan negara melalui strategi politik berbentuk hubungan dalaman dan hubungan luaran. Ini hubungan dalaman dan hubungan luaran. Okey, mari kita tengok apakah yang patut kamu lengkapkan di sini. Okey, apakah step-step yang Rasulullah ambil dari segi hubungan dalaman? Okey, menggubal perlembagaan bertulis pertama. Okey, perlembagaan. Okey, menggubal perlembagaan negara bertulis Okey, jadi di sini saja sudah nampak kemasnya keterampilan Rasulullah dalam bidang politik. Apabila mula-mula saja mendirikan negara, Rasulullah terus menggubal perlembagaan bertulis yang pertama. Apakah nama perlembagaan bertulis pertama tu, kelas? Namanya ada istilah kena kenal istilah ni, Piagam Madinah. Okey, kalau kamu faham piagam ni maksudnya apa? Undang-undang. Okey, so Piagam Madinah. Ada banyak sebenarnya yang kita boleh sentuh kalau nak cerita pasal Piagam Madinah ni. Ada berapa kandungan Piagam Madinah, apakah keterangan-keterangannya, berapa fasal Macam kita belajar sejarah Melaka, kan? Ada berapa hukum kanun Melaka? Apakah kandungan-kandungan yang terdapat pada hukum kanun tu? Begitulah. Macam itulah kerana Melaka pun merujuk kepimpinan Rasulullah juga semasa zaman kegemilangannya. Okey, jadi Piagam Madinah bermaksud perundangan Madinah. Okey, kita pergi hubungan dalaman dulu ni Okey,
Perlembagaan Madinah ni, iaitu Piagam Madinah ni digubal untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini. So, selagi dia mematuhi Piagam Madinah, tinggal di Madinah, haknya sebagai warga negara Madinah dipelihara. Ya, dan Rasulullah sangat particular dengan perkara ini. Buktinya apabila ada saja pihak yang tinggal dalam Madinah mengadakan perjanjian dengan pihak luar, maka Rasulullah terus menyerang ataupun terus mengambil tindakan kepada pihak tersebut. Kerana Rasulullah sangat memandang berat dan memandang serius terhadap kandungan piagam Madinah. Okey, seterusnya kita tengok pula hubungan dalaman yang kedua, ya. Apakah yang Rasulullah laksanakan dari segi untuk memperkukuhkan politik secara dalaman? Rasulullah mengamalkan konsep syura. Okey, kalau kamu nak bayangkan syura zaman Nabi, bayangkanlah sistem parlimen kita pada hari ini. Okey, sistem parlimen. Ahli parlimen jangan tengok tengok sistem parlimennya. Konsep syura dalam pemerintahan ialah sebenarnya konsep negara berparlimen pada hari ini. Okey? Okey, apakah fungsi konsep syura ni? Syura ni kalau dalam bahasa Arab, syura membawa maksud mesyuarat lah. Ya? Okey. Mesyuarat ataupun bahasa Melayu kita sebut berbincang. Okey, jadi apakah yang Rasulullah amalkan dalam sistem pemerintahan? Rasulullah mengamalkan konsep sentiasa berbincang dengan para sahabat. Rasulullah sentiasa meminta pandangan dan Rasulullah sentiasa menetapkan keputusan secara bersama. Untuk Rasulullah membentuk kesatuan dan kebersamaan dalam tindakan. Jadi, bila kita bersama-sama dalam keputusan, maka tindakan kita pun akan menjadi satu. Itu yang disebut, bahasa Melayu kita sebut selalu menggembeling tenaga kerana idea kita sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada hubungan luaran. Ya. Okey, hubungan luaran kita yang kita nak sentuh ialah yang pertama, apakah tindakan Rasulullah untuk dari segi hubungan luaran? Ya, okey. Pertama, Rasulullah mengadakan perundingan. Okey, yang ni kamu kena dengar betul-betul sebab ada beberapa aspek kat sini kita nak faham Mengadakan perundingan dengan sebanyak mungkin kabilah Arab di Madinah. Okay, kita kena faham masa tu hanya Madinah saja yang betul-betul menerima Islam. Ya, sedangkan dalam Madinah saja masih terdapat orang bukan Islam, apalagi di luar Madinah. Jadi walaupun ada terdapat pihak yang bukan Islam di luar Madinah, Rasulullah masih mengadakan perundingan. Ya. Okey, apakah fungsi perundingan dengan kabilah-kabilah di luar Madinah ni? Fungsinya ialah pertama, Rasulullah mengikat perjanjian persahabatan. Okey. Kalau tertinggal, boleh refer buku teks muka surat 170. Okey, mengikat perjanjian persahabatan atau perjanjian berkecuali. Okey, yang ni saya nak kamu faham sikit Sama ada pihak luar itu berkawan dengan kita, dengan Madinah ataupun berkecuali. Apa maksud berkecuali ni? Berkecuali ni maksudnya nanti kalau ada apa-apa berlaku, ada pihak luar serang Madinah, pihak yang sudah mengikat perjanjian ini tidak boleh menyokong pihak yang menentang Madinah. Tidak menyokong yang menentang Madinah. Ya? Jadi dia tidak jadi sekutu kepada yang menentang. Okey? Itu tujuannya Rasulullah mengadakan perundingan ni, ya. Dengan perundingan, Rasulullah mengikat perjanjian ataupun MOU, ya. Fungsinya adalah supaya mereka tidak menyokong atau berperang. Ini untuk yang kabilah yang tak nak masuk campur dalam peperangan kan. Dia tak nak sokong Islam, dia tak nak sokong yang menentang negara Madinah. Jadi dia kena berkecuali. Bila berkecuali maksudnya apa? Dia tak boleh berperang lah. Ya? Dia tak boleh join berperang. Dia tak boleh berpakat dengan kafir musyrikin Mekah.
supaya bersekutu dengan musyrikin Mekah menyerang Madinah, tak boleh kerana sudah mengikat perjanjian. Okey. Jadi mereka tidak menyokong atau berperang untuk mana-mana pihak dan baginda sangat patuh akan syarat-syarat perjanjian ini Jadi siapa yang patuh dengan perjanjian, Rasulullah akan bersahabat dengan penuh diplomasi. Tapi siapa yang menentang perjanjian, Rasulullah akan tidak ragu-ragu mengambil tindakan. Kenapa Rasulullah yakin? Sebab Rasulullah yakin berada di pihak yang benar dan sebenarnya Rasulullah yakin kekuatan ketenteraan Islam Madinah masa itu sangat utuh. Okey, kemudian kita tengok step hubungan luar yang seterusnya mengutus surat kepada kerajaan luar Madinah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Okey apa function surat ni Okey, surat ni kalau kamu nak faham surat ni adalah sebenarnya berbentuk hubungan diplomatik. Apa maksud hubungan diplomatik? Hubungan di antara dua negara. Jadi apakah yang Rasulullah harapkan daripada mengutus surat ni? Apabila Rasulullah mengutus surat, bermakna Rasulullah sudah ada hubungan politik dengan negara tersebut. Bila ada hubungan politik bermaksud Rasulullah boleh berbincang, berunding dengan apa-apa bentuk kerjasama. Okay, ada satu kerajaan Kisra namanya. Kalau ada dalam kitab sirah, tak silap Ustazah, nama pemimpin ataupun nama raja yang memerintah Kisra masa tu disebut Hercules. Yang ni kamu rujuklah sejarah sendiri tapi inilah yang Ustazah belajar dalam kitab sirah masa Ustazah sekolah dulu. Okey. Rasulullah menghantar surat diplomatik kepada Hercules ni dan apa tindakan Hercules? Tindakan Hercules ialah mengoyak surat Rasulullah. Okay, apabila Hercules mengoyakkan surat Rasulullah tu bermaksud Hercules tidak menyahut sama sekali seruan hubungan diplomatik yang ditawarkan oleh Rasulullah. Dan utusan Rasulullah pun balik mengkhabarkan berita tersebut kepada Rasulullah. Utusan itu memaklumkan kepada Rasulullah bahawa Hercules menolak tawaran Rasulullah dan juga mengoyakkan surat Rasulullah. Apa respon Rasulullah daripada situ? Rasulullah tak ada arahkan siri peperangan atau apa, tapi Rasulullah sempat berdoa semoga Allah koyakkan kerajaannya. Rasulullah doa pada Allah supaya kerajaan Kisra ni koyak ataupun hancurlah. Akhirnya kerajaan Hercules pun hancur tak lama selepas itu. Kalah kalah peperangan dengan tamadun lain. Okey, kerana sombong dengan seseorang yang berniat baik untuk melaksanakan hubungan diplomatik, menjalinkan hubungan diplomatik. Tu antara kisahnya lah yang Ustazah boleh cerita kat sini. Menunjukkan memang Rasulullah aktif menghantar surat-surat diplomatik kepada kerajaan luar. Dan syaratnya dan antaranya ialah Rasulullah turut mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah selesai kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut politik. Jadi kita pergi kepada bab yang seterusnya, iaitu kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut ketenteraan. Okey, mari kita tengok apakah kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Rasulullah tonjolkan dalam bidang ketenteraan. Okey Yang penting kita kena tahu asasnya kenapa kita kena kukuhkan, kenapa kita kena utuhkan ketenteraan? Kerana kita ingin menjaga maruah agama. Bila negara tak ada tentera, kita akan diinjak-injak, dibijak-bijak oleh pihak luar. Jadi apa function ketenteraan? Pertama, menjaga maruah agama. Seterusnya, mempertahankan nyawa. Dan seterusnya, demi keselamatan umat Islam. Itu tiga fungsi utama ketenteraan. Kita tak boleh anggap ketenteraan ni berperang aja, tak tapi sebenarnya untuk menjaga maruah agama, mempertahankan nyawa dan
memelihara keselamatan umat Islam. Okey, mari kita tengok strategi Rasulullah dalam bidang ketenteraan ada 2 step ya. Pertama dari segi umum, kedua dari segi strategi peperangan. Okey, secara umum bagaimanakah Rasulullah memperkukuhkan sektor ketenteraan? Okey, Rasulullah mengutamakan perdamaian berbanding peperangan. So, selagi boleh dirunding, selagi tidak menumpahkan darah, Rasulullah akan ambil jalan perundingan dan perbincangan. Okey, ini untuk umum ya. Okey, seterusnya menubuhkan pasukan peronda. Okey, peronda peronda yang memantau tu kan. Okey, Ustazah kemaskan sikit tulisan Ustazah. Okey, menubuhkan pasukan peronda untuk mendapatkan maklumat musuh. Ya. Inilah sebenarnya yang kita panggil perisikan. Ya. Dalam ketenteraan mesti ada perisikan. Kita kena bijak untuk mengintai dan membaca pergerakan musuh. Supaya kita boleh bertindak cepat sebelum musuh perkutak-katikkan kita. Okey, seterusnya, step yang seterusnya, Rasulullah memperkuatkan umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan. Kamu masih ingat tak apa tindakan Rasulullah apabila terdapat tawanan perang? Ya, bila berperang dengan pihak kafir musyrikin Mekah, ada beberapa siri peperangan yang dimenangi oleh pihak Islam, dan apabila pihak Islam menang, mereka akan dapat tawanan perang. Okey, apa jadi kalau dapat tawanan perang? Mereka boleh jadikan tawanan perang tu sebagai hamba, orang gaji dan sebagainya lah sebagai tebusan sebagai tebusan untuk rundingan pada akan datang. Tapi bagaimana gaya Rasulullah dalam memanfaatkan tawanan perang ni. Tawanan-tawanan perang ni Rasulullah perintahkan mengajar anak orang Islam Madinah menulis dan membaca. Tawanan-tawanan perang ni malah jadi guru pula kepada anak-anak orang Islam. Dan bila dah bergaul banyak dengan orang Islam, perhatikan kemuliaan akhlak orang Islam, akhirnya mereka pun masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, mereka automatically tak jadi tawanan perang lagi. Di situlah kewibawaan kepimpinan Rasulullah memanfaatkan tawanan perang untuk faedah umat Islam. Okey, seterusnya mengetuai hampir semua peperangan selain daripada Nabi menjadi imam solat fardu 5 waktu tanpa gagal dalam kehidupan baginda, baginda juga mengetuai hampir semua peperangan. Apa maksud mengetuai hampir semua peperangan ni? Maksudnya baginda seorang panglima perang. Baginda seorang panglima perang yang baginda sendiri memiliki kemahiran yang tinggi dalam seni pertahanan diri. Dan juga baginda semasa berperang meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Sebab kalau kamu belajar lagi sebenarnya ada etika perang dalam Islam, iaitu apa dia? Mengamalkan peperangan beretika seperti tidak membunuh orang awam. Orang awam ni siapa? Wanita, kanak-kanak dan orang tua. Ini adalah golongan yang dilarang dibunuh dalam etika perang Islam. Kalau kita kenal agama kita betul-betul, kita baca sirah betul-betul, Islam ni sangat cantik sebenarnya. Hatta wanita, kanak-kanak dan orang tua dari kumpulan musuh pun Islam jaga. Selain itu, etika perang dalam Islam juga ialah tidak merosakkan tanaman. Ini yang kita kena bangga sebenarnya. Apakah yang patut kita rasai dengan mengetahui semua ni? Kita rasa izah dengan agama kita. Rasa bangga menjadi orang Islam. Kerana sistem agama kita adalah sistem kehidupan yang paling baik. Okey, jadi kita pergi kepada strategi peperangan Rasulullah dalam usaha untuk memperkukuhkan sektor ketenteraan. Okey, pertama, apakah yang Rasulullah buat? Pertama, Rasulullah mempelbagaikan strategi peperangan. Mempelbagaikan
Strategi peperangan untuk mengelirukan musuh. Kalau nak baca kan, strategi-strategi peperangan yang Nabi dan sahabat buat sangat banyak ya. Ada yang menggelikan hati, ada yang membuatkan kita rasa kagum ya. Sebabnya hanya dengan strategi yang bijak saja yang boleh kita kelirukan musuh. Kadang-kadang dengan strategi yang bijaksana kita pun dapat menang perang tanpa bertarung. Dapat menang perang tanpa bertarung. Ada banyak kisah. Study lah cuba Google strategi peperangan Rasulullah, strategi peperangan Khalid Al-Walid. Sangat bijaksana dan sangat mengharukan. Kamu study lah, cubalah cari untuk lebih menghayati apa yang kita bincangkan ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Baginda bergerak secara rahsia dan pantas. Rahsia dan pantas. Sehingga tidak memberi peluang kepada musuh untuk menyerang balas. Akhirnya musuh menyerah kalah atau melarikan diri. Ni ada banyak kisah jugalah boleh baca dekat kitab sirah. Ataupun Google lah mesti banyak tu Okey, seterusnya melancarkan serangan psikologi. Ini pun antara salah satu strategi juga Sebelum kita berperang, kita lemahkan motivasi musuh dulu. Macam mana kita nak lemahkan motivasi musuh? Kita hantar serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh. Dan dapat mengelakkan pertumpahan darah. Okey. Seterusnya, tidak panik walaupun berada dalam situasi genting. Tidak panik walaupun berada dalam situasi genting, terus tenang, malah terus bangkit menyusun strategi baru. Okey, itu strategi peperangan yang Rasulullah gunakan untuk menguatkan ketenteraan. Okey, kita sudah pun selesai mengkaji tentang kehebatan Rasulullah SAW dari sudut ibadah, kemasyarakatan, politik dan ketenteraan. Jadi, tiba masanya untuk kita sentuh subtopik yang terakhir Subtopik yang terakhir untuk tajuk ini ialah iktibar. Okey, apa iktibar yang kita dapat iktibar yang kita dapat secara mudahnya ialah kita kena jagalah 4 aspek ini Ibadah, kemasyarakatan, politik dan ketenteraan Dari segi kita sebagai seorang warga negara kita kena jaga secara individu keempat-empat aspek ini. Macam mana kita nak jaga secara individu? Apalagi dalam konteks kita, kamu sebagai seorang pelajar mula dengan yang kecil-kecil dulu. Contohnya mengajak anggota keluarga. Secara apa yang kita mampu. Mula-mula kita ajak family member kita dulu dan rakan bersama-sama untuk membudayakan ibadah dalam kehidupan. Membudayakan ibadah dalam kehidupan ni macam mana? Ajarlah diri kita buat sesuatu semuanya kerana Allah. Berjalan kerana Allah, makan kerana Allah. Menuntut ilmu kerana Allah. Kalau kita faham konsep menuntut ilmu kerana Allah, kita tak akan tinggal sesi PDPR kita kita faham konsep menuntut ilmu kerana Allah, kita tak akan suruh ibu bapa paksa. Kita tak akan bagi alasan tak ada telefon. Kita akan tanya kawan-kawan, dapatkan bahan daripada kawan-kawan sebab kita faham menuntut ilmu tu kerana Allah, bukan kerana paksaan guru ataupun jabatan ambil nama siapa yang tak hadir PDPR. Tak orang yang faham konsep dia akan laksanakan ibadah dia dengan baik semata-mata kerana Allah. Kemudian seterusnya mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid. Seperti saja saya kosongkan seperti. Seperti ni apa kelas? Seperti ni adalah kabus untuk memisahkan isi dengan huraian. Okey? Seperti solat berjemaah dan majlis ilmu. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita pergi hadir ke masjid. Libatkan diri dengan aktiviti masjid dan juga libatkan diri dengan majlis ilmu. Solat berjemaah lah paling asas sekali, terutama untuk pelajar lelaki.
Pelajar lelaki lah sebenarnya kena jaga betul-betul. Kalau boleh solat fardu 5 waktu tu di masjid. Tapi jangan buatlah waktu-waktu pandemik ni kan kena saman pula. Okay? Jaga solat berjemaah sesama adik-beradik di rumah. Solat fardu 5 waktu tu pastikan berjemaah sesama adik-beradik di rumah. Kena macam tu. Okey, seterusnya kemasyarakatan. Kita tengok apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada keterampilan Rasulullah dalam kepimpinan terhadap masyarakat ni, ya. Okey, pertama, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita belajar? Apa yang patut kita amal? Pertama, kita mesti menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan. Okey? Yang ni kita tak boleh tinggal lah, kesukarelawanan. Apa maksud kesukarelawanan ni? Willing to lah. Setiap apa saja yang kita perlukan khidmat kita, kita tawarkan. Bukan tunggu orang minta, kan? Kalau dalam keadaan sekarang, dalam rumah, apa saja yang perlukan khidmat kita, kita buat tanpa perlu disuruh, apa yang mak perlukan? Mak perlu orang tolong basuh pinggan dalam sinki, mak perlu tolong kemas meja makan, tolong lap pinggan, tolong mop lantai, ataupun tolong vacuum rumah, apa sajalah kita offer diri untuk buat. Bukan tunggu mak ayah request. Bukan tunggu mak ayah minta. Ya, okey. Menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan seperti gotong royong dan kenduri kendara. Okey, di sini. Kenduri kendara. Okey, seterusnya, apa lagi yang perlu kita lengkapkan di sini? Memelihara hubungan baik dan bantu-membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Seterusnya, melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat. Melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat. Ya, seperti koperasi sekolah. Saya takut awak tak boleh baca tulisan saya, lepas tu awak tak boleh lengkapkan. Kalau macam hilang-hilang tu, awak rujuk buku teksnya. Okey, di sini koperasi. Okey, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan keusahawanan kecil. Okey. Okey, dari segi politik pula, apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Okey, kita perlu berdisiplin. Okey, kita perlu berdisiplin dan mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Seterusnya, kita perlu menyumbangkan idea untuk pembangunan kelab dan persatuan yang kita sertai. Okey, kita tak boleh jadi passenger saja. Ada perjumpaan dalam grup WhatsApp, masuk perjumpaan. Dan kita sumbang idea. Kalau kita tak sumbang idea, kita sumbang tenaga. Kamu perlu faham betul-betul. Masuk ke perjumpaan unit uniform persatuan tu, kehadiran tu sendiri adalah sumbangan. Ya, kehadiran kamu tu sendirilah adalah penglibatan. Kalau kamu tak hadir, bermakna kamu tak sumbangkan apa-apa. Itu asasnya. Hadir ke perjumpaan supaya kamu dapat menyumbang. Itulah yang sepatutnya kita amalkan. Kalau kita nak jaga keutuhan politik kita. Okey, kemudian seterusnya, tidak bersubahat dengan pelakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan negara. Tidak tolong kawan, sembunyikan diri, ponteng kelas, tidak membantu, tidak join kawan-kawan yang ponteng kelas ataupun tidak join kawan-kawan yang merokok, walaupun katalah kamu kawan dengan kawan-kawan kamu merokok, kamu tak merokok. Tapi kamu masih
Join kawan-kawan kamu perjumpaan apa semua sambil merokok, berkepul-kepul walaupun kamu tak merokok kat perjumpaan tu, itu adalah tak berapa murni dari segi adab, jadi jangan kita bersubahat dengan perlakuan yang negatif, Okey, dari segi ketenteraan pula, apakah yang patut kita buat? Jadi sebagai seorang warga negara, individu yang faham kepimpinan Rasulullah, sepatutnya kita menanamkan sifat cintakan negara dan patriotisme. Okey? Kita kena ada rasa negara kita ni kita perlu hargai, lindungi dan sanggup berkorban. Ya. Itulah jiwa orang yang ada sifat patriotisme, dalam fikiran dia, dalam prinsip hati dia, dia perlu berkorban untuk negara asalkan negara aman dan makmur, bukan menjahanamkan negara dengan bergaduh sesama sendiri dan lain-lain, okey. Dan seterusnya menjaga kekuatan fizikal dan mental. Menjaga kekuatan fizikal. Fizikal ni apa? Tubuh badan kita lah. Cergas tak? Aktif tak? Dan mental. Okay, mental, pemikiran kita. Ya, apa yang kita simpan dalam hati dan fikiran kita. Kita tak boleh berfikiran negatif. Jadi macam mana kita nak jaga kekuatan fizikal dan mental? Kita perlu menyertai aktiviti sukan dan kokurikulum. Ya, bila kita libatkan diri dengan kegiatan-kegiatan kecergasan, secara automatik sebenarnya kita sedang memelihara kesihatan fizikal dan mental kita. Dan seterusnya menyertai dan menggerakkan badan uniform. Badan beruniform, kamu tahu kan badan beruniform? Ya, unit pakaian seragam. Polis, kadet remaja sekolah lebih pada angkatan tentera Malaysia lah, askar wataniah. Lepas tu bomber, itu semua unit pakaian seragam. Kenapa perlu seragam? Apa yang kita belajar dengan aktiviti badan beruniform? Kita belajar akan keseragaman ataupun kesamaan. Apa-apa saja kita bertindak bersama, menongkak arus bersama-sama, itu yang kita belajar dalam kawat kan. Kita bergerak bersama, ke depan bersama, ke belakang bersama. Susah senang bersama. Itu yang kita belajar dalam unit uniform sebenarnya. Jadi kalau kita seorang yang menghargai negara, sebenarnya kita akan menghargai aktiviti kokurikulum, unit uniform kita dan kita akan masuk ke perjumpaan kelab dan persatuan yang diuruskan oleh sekolah. Itu sebenarnya tindakan seorang yang bertanggungjawab. Okey, Ustazah dah selesai menerangkan untuk tajuk kepimpinan Rasulullah di Madinah. Jadi bermakna kita sudah habis cover semua subtajuk. Tapi apapun, saya masih ada hutang lagi dengan kamu, iaitu kita perlu review spektrum ilmu dan juga latihan format peperiksaan. Okey, untuk itu bersedia dengan sesi seterusnya iaitu sesi menjawab latihan dan spektrum ilmu pada kelas yang akan datang. Jadi untuk ini, dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.